minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas macam-macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita setiap masa. Bukan setahun sekali, bukan tunggu birthday saja nikmat, bukan tunggu dapat gaji besar, dapat bonus. Tak. Nikmat pada kita ni setiap detik. Allah memberi nikmat, nikmat, dia limpahkan nikmat. Kalau kira-kira tak kira lah. Kira tak kira lah. Atas sebab lafaz syukurnya, alhamdulillah tu pun dah besar lah. Kalau kita faham makna sebenarnya, macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah tu, tak mungkinlah kita ni jadi orang yang lalai. Tak mungkinlah jadi kita ni orang yang tak nak buat kefaduan tak buat. Tak mungkinlah kita ni buat benda-benda yang menjadikan masalah pada orang lain. Kita tak cakna pada masalah orang lain, kita mikir diri kita je. Orang lain lantak kau lah, aku nak parking sini, aku parking lah. Kau punya pasal. Tak ada. Bermula hanya daripada lafaz alhamdulillah pagi-pagi bangun tidur tu, syukur. Macam-macam kita. Ni musim-musim tergojoh ni, macam-macam pula kita syukur. Rumah orang lain dah tenggelam, rumah kita dah lagi. Rumah kita insyaAllah tak tenggelam lah tahun ni. Pada 10 rumah pernah tenggelam. Macam-macam sikit. Rumah kita tenggelam sikit, rumah orang lain tenggelam habis. Hilang harta benda nyawa. Baru ni kesian, ada beberapa adik-beradik. Wallahualam, saya nampak sikit 3 orang saya mati. Kena renjatan elektrik. Kesian, Allah ambil nyawa dia. Kita rasa kesian, tapi mungkin itulah yang terbaik buat dia. Jadi lafaz nikmat syukur ni macam-macam. Pula kita ni syukur hari ni, alhamdulillah kita akan insyaAllah panjang umur sikit setengah jam ni khatamlah kita surah Al-Mu'minun. Itulah kuasanya istiqamah. Sikit dah sampai surah Al-Mu'minun. Adik-adik kata bahawa ni surah juzuk apa? 18. Dah juzuk 18 dah. Dah lebih daripada separuh dah juzuk dalam Al-Quran ni. Sikit kita baca. Walaupun baca sikit-sikit je. Surah Al-Mu'minun ni kita dah baca macam-macam dah. Kita dah dimulakan dengan 6 ataupun 7 sifat orang mukmin. Bukan itu saja 7 sifat orang mukmin, 6, tapi lebih lagi. Dan surah Al-Mu'minun pun ditambahkan lagi. Yang 7 berdawal tu ditambahkan pula dengan bab sifat orang mukmin pada sifat rajaknya, khauf dan rajaknya kepada Allah. Sifat orang mukmin daripada mana dia menjadi seumpama bumi yang subur apabila diturunkan hujan, bumi yang mulanya kontang, kemudian diturunkan hujan. Ada 3 sifat bumi, kita pilihlah kita nak jadi bumi yang macam mana. Kering kontang terus turun air tak bertakung pun mengalir habis. Kekallah tandus. Nauzubillah, jangan kita jadi bumi macam tu. Sekurang-kurangnya jadi bumi yang mana walaupun dia kering kontang, diturunkan hujan, air bertakung. Tak ada tumbuhan, tapi air bertakung jadi tasik. Binatang boleh datang manfaat. Macam-macam. Manusia boleh ambil manfaat. Begitu. Yang terbaik ini kita jadi bumi yang subur. Walaupun asalnya kita ni tandus, kering kontang, tak ada ilmu apa semua tak ada. Tapi Allah turunkan macam-macam nikmat dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk rezeki. Kita suburkan pula. Subur diri kita ni. Kalau rezeki datang, kita bersedekah, kita bayar zakat. Kalau sihat, kita syukur atas nikmat sihat. Sakit, kita syukur walaupun diberi dugaan sakit. Macam tu. Jadi dalam ni kita dah macam-macam dah jumpa surah Al-Mu'minun tu. Sampailah semalam ni nak 2-3 ayat akhir semalam. Precursor kepada apa Allah nak beritahu ni. Al-Malikul Haq. Siapa dia? Allah saja. Panggillah apa ke apa pun dunia ni, sultannya apa ke, agung ke, Malik yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah nak beritahu tu je. Tapi di semalam kita dah tahu dah. Diperingatkan lagi perihal hari kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana ulama, iaitu Ibn Katsir lah, kalau buka tafsir Ibn Katsir, beberapa ayat akhir semalam ada beberapa hadis berkenaan dengan ayat berapa semalam? Ayat 1
101. Betul lah. Faidza nufikha fi suri fala ansab. Bagian tu ya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya nafsi-nafsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, nafsi-nafsi sendiri-sendirilah. Mereka akan dibangkitkan tak pakai baju, tak berkhitan. Aisyah tanya, tak malu ke Rasulullah? Rasulullah dan nafsi-nafsi pada hari itu. Pada penjelasan ayat 101 tu, Ibn Katsir bawa beberapa hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia cerita, ni bukan matan hadis, ceritanya ada beberapa hadis. Buka tafsir Ibn Katsir. Ada 2 hadis, 2 ke 3 hadis berkaitan dengan anak kesayangan Rasulullah. Rasulullah sayang semula, tapi yang meninggal, yang tidak meninggal sewaktu Rasulullah meninggal ialah Sayyidatina Fatimah saja. Rasulullah kata, Fatimah ni anak aku, dia kata nasab aku. Tapi bangkit dia besok, dia tak ada dah, tak kenal. Yang kenal Rasulullah ialah bukan melalui nasab, yang kenal Rasulullah ialah melalui pertalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Anak kesayangan ni pun pada hukum zahirnya, pada hadis tu kita memang tak kenal. Kita mak ayah kita pun kita tak kenal. Melainkan nauzubillah kita pergi menuntut sesuatu. Jangan. Yang nak jadi mak ayah ni, janganlah ada anak kita besok kita datang menuntut sesuatu pada kita. Kita kata tak kenal. Macam mana kau tak kenal? Ni kau tak ajar aku sekian-sekian sampai aku jadi begini-begini. Dia tuntut pula. Jangan. Jangan jadi begitu. Jadi kita kena ajar betul-betul. Ya? Jadi bangkit ni pada hari kiamat, nafsi-nafsi, Fatimah pun tak kenal ayah dia. Yang kenal adalah melalui pertalian umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda yang kenal gitu. Secara umat. Pertalian dia tu ialah baginda sebagai nabi pada umat akhir zaman. Betul, Allah beritahu semalam bagaimana azab api neraka tu pedih. Ini nak ceritalah. Azab api neraka tu pedih. Ada hadis mengatakan bila kena je api tu dah badan kita ni, nauzubillah, bukan kita lah. Bila ahli neraka, dia kena je api pertama badan, apa jadi pada daging ni? Cair meleleh sampai pukul lagi. Ya Allah. Kita tengok orang yang terbakar kategori 3, kategori 4 tu pun kita dah tak reti nak apa, tak sanggup nak tengok, tak sanggup dah. Kalau saya dak lah nak tengok video ke apa, dak lah. Melainkan pergi melawat sahabat kat hospital lah yang cedera tu, itu kita cekak tu jugalah pergi tengok. Kesian. Bukan takut ke tengok luka apa tu. Saya Alhamdulillah, Allah kurniakan saya tak kisah sebab tu. Saya tak jelik, saya tak apa, darah tak apa, tak ada masalah. Tapi kesian. Sebab kesian tu kita tak tahan. Nampak tengok anak-anak kecil kan? Dia tak reti, dia menangis. Kesian. Jadi azab api neraka tu pedih tak? Pedih. Kita tengok anak-anak menangis kan? Allah siannya. Kita pula menangis kan? Tapi kena sikit je api neraka meleleh sampai ke bukulan. Itu satu je penjelasan azab api neraka tu. Berkenaan dengan ayat semalam. Jadi hari ini nak menekankan jangan banyak songel lah kat dunia ni. Walaupun ayat tu kepada orang musyrik, orang kafir, nanti kita tengok perbincangan kat sini kan. Aku nak balik lah Allah sekejap je. Kau ada duduk berapa lama? Sekejap je, sehari ke 2 hari je duduk kat dunia ni kan. Macam-macam alasannya masing-masing. Allah kata, Allah akan menjelaskan makna abadan. Selama-lamanya. Apa masa lama-lamanya? Tak ada. Tak ada kira lah. Masuk penjara ada ke 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kan. 10 sebatan, 20 sebatan ada ke pengakhirannya. Neraka samalah dengan syurga abadan. Pilihlah yang mana satu. Hari ini cerita dia itu. Betul Allah tutup dengan mengatakan Al-Malikul Haq. Itu siapa? Allah sahaja. InsyaAllah penutup ni agak mudah. Tapi ulang kaji balik surah Al-Mu'minun tu, tengok traits of a mu'min. Apa dia? Kategori, apa ni ciri-ciri orang mukmin tu. Kutip balik. Ambil dari surah Mukmin tu, insya-Allah. Baik dah kalau kita boleh amalkan dengan sesungguhnya, insya-Allah. InsyaAllah juga ini akan menjadi surat terakhir kita baca tahun ni lah. Kita tawakuf dulu majlis kita, besok tawakuf dulu, minggu depan pun insya-Allah saya tak ada. Kita tawakuf dulu, kita sambung balik tahun depan lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Hari ini penerbit pilih tajuk Yang Maha Raja. Sabit daripada ayat Allahumma salli ala 116 ya. 116. Ta'ala Allahul Malikul Haq. Silakan. 105 sampai 118.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله العظيم. Terjemahan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga tetap dalam kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya ada segolongan daripada hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka bahan ejekan sehingga kamu lupa untuk ingat aku dan kamu semua mentertawakan mereka. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar sahaja. Jika kamu benar-benar mengetahui, adakah kamu fikir bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Barang siapa yang menyembah Tuhan yang selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah keampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Tafsir Jalalain. Fata'ala Allah. Maka maha tinggi Allah daripada sifat main-main dan hal-hal lainnya yang tidak layak bagi kebesarannya. Al-Malikul Haqqu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain daripada Dia, Tuhan yang mempunyai arasy atau singgasana bagi Raja yang mulia. Al-Kursi. Asmaul Husna. Allah adalah Raja yang mempunyai kerajaan. Dialah yang mempunyai perintah dan larangan di kerajaannya. Bebas melakukan di kerajaannya dengan perintah dan perbuatannya. Tidak ada yang mempunyai kelebihan untuk mendandingi dan ikut menguruskan perihal kerajaannya. Tidak ada pencipta di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada pengurus kecuali Dia. Dialah Raja yang sebenarnya dan yang berdiri sendiri. Raja yang kerajaannya berada di genggaman kekuasaannya yang mutlak dan sempurna serta tidak bekerjasama dengan siapa pun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Maha suci Allah yang Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Mulk ayat 1. Di antara dampak pengesaan Allah pada nama Al-Maliku adalah mengagungkan Raja yang Maha Esa, mencintainya, mematuhinya, mentaatinya, mengesakan pengibadatan untuknya, menyambut panggilannya, berusaha mendekatinya dalam kesunyian dan keramaian, mengembalikan segala urusan kepadanya dan bertawakal secara baik kepadanya serta sentiasa selalu merendah di hadapannya. Dosa dan kejahatan yang paling besar tentang hak Allah ini adalah menentangnya, menentang kekuasaan kerajaannya atau menyandarkan sesuatu yang lain kepadanya. Kerana di antara kezaliman yang paling besar ialah ketika seseorang berdoa kepada sesuatu yang tidak layak dan tidak berhak untuk diberikan erti ketuhanan atau menyandarkan kerajaannya bagi dirinya. Kemusyrikan tidak pernah berhenti menjadi sumber kezaliman dan akhir yang buruk. Kerana itu kemusyrikan adalah hal terburuk yang ada dalam hati seorang hamba. Hanya pengesaan Allah sahajalah yang menjadi penghias hati setiap manusia. Riyadhus Shalihin. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir kali keluar daripada neraka dan penghuni syurga yang terakhir kali masuk syurga, iaitu seseorang yang keluar daripada neraka dengan cara merayap. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pergilah kamu dan masuklah ke dalam syurga. Maka orang tersebut mendatanginya dan melihat syurga telah penuh sesak. Orang itu kembali dan berkata, wahai Tuhanku, kutemukan syurga telah penuh sesak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, pergi dan masuklah syurga. Maka ia kembali dan terlihat olehnya bahawa syurga telah penuh sesak. Lalu ia kembali dan mengatakan, ya Tuhanku, kutemukan syurga telah penuh sesak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, pergi dan masuklah syurga. Dan bagimu syurga seluas dunia dan bahkan 10 kali atau bagimu seperti 10 kali dunia. Hamba tadi lantas mengatakan, Tuhan,
Apakah engkau menghinaku ataukah mengejekku sedang engkau adalah maharaja? Dan kulihat Rasulullah tertawa hingga gigi garahamnya kelihatan sambil bersabda, itulah penghuni syurga yang tingkatannya paling rendah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa kenikmatan yang paling rendah bagi ahli syurga adalah sebanding dengan 10 kali kenikmatan yang ada di dunia. Baik, hadis ni banyak lagi, ada beberapa hadis yang sama jalur dia. Kalau kita kumpul-kumpulkan panjang cerita hadis ni. Bermula daripada keluarnya, direndamkan dalam sungai, kehidupannya, tumbuh balik, daging-daging apa semua, baca. Susah juga dia nak masuk syurga tu. Allah uji dia satu-satu step. Keluar satu bab, kemudian nak rapat sikit. Lalah bernaung di bawah pokok yang berhampiran dengan syurga. Setiap kali pergerakan dia orang tanya, kalau aku bagi ni kau nak benda apa lagi tak? Tak ada dah Allah, aku nak ni je. Kemudian minta sikit lagi tambah nikmat. Pengajaran minta tambah nikmat. Dengar saya? Dengar ya? Macam saya hilang. Okay. Dia minta tambah nikmat sampai masuk dalam syurga. Dalam ni penerbit pilih hadis yang jalur ni sebab nak engkau adalah maharaja tu. Engkau adalah maharaja. Dia tak percaya dia masuk syurga dia besar tu. Kau menipu aku ke Allah sedangkan kau ni maharaja? Sampai Rasulullah SAW memang tertawa. Dan jalur lain pun samalah. Cerita memang Rasulullah tertawa mengingat gelagat penghuni syurga yang terakhir. Mukmin yang terakhir keluar pada neraka, penghuni syurga yang terakhir. Hadis ni tak cerita seksa dia berapa lama tu. Tapi dia orang ngelas. Dia orang ngelas. Dalam bab tu saja disyarahkan bagaimana kita ni sentiasa nak mengharapkan yang terbaik. Nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Nak yang terbaik. Kalau tidak kita nyesal. Kita nyesal kenapalah aku tak tambah amalan aku dulu. Kenapalah aku tak sedekah hari-hari. Kenapalah aku tak bangun tahajud. Kenapalah aku tak ngaji. Kenapalah aku tak berkhidmat kepada ibu bapa aku. Kenapalah. Kita menyesal. Itu penyesalan orang baik. Na'udzubillah, jangan jadi menyesal orang yang masuk dalam neraka tu. Hari ni Allah dah tanya dah kan. Sebelum ni kita dah jumpa ada pelbagai perbualan. Perbualan orang masuk neraka dengan syaitan, dengan iblis. Iblis, hai syaitan, marilah tolong aku ni, dulu aku dengar cakap engkau kat dunia. Syaitan dengan iblis kata, aku berlepas diri. Aku seru je, engkau yang buat. Itu cerita orang masuk neraka. Janganlah kita jadi cerita orang macam tu. Sekurang-kurangnya kita jadi orang nyesal. Kenapa dah aku tak buat banyak amalan kat dunia ni supaya tingkatan aku dalam syurga ni lagi besar, lagi hebat. Ya Allah, aku nak tengoklah apa yang sedang galak-galak sangat kat syurga orang dengan Rasulullah SAW tu. Kita minta macam tu kan. Kita nak, ya Allah Tuhanku, aku nak tengok kau hari-hari. Ya Allah, kenapa aku nak dapat sekali dapat tengok kau. Macam tu. Kita nak jadi orang macam tu lah insya-Allah. Itu betul. Jadi kalau baca hadis tu, saranan dia lebih kepada kita ni kena usaha supaya kita sentiasa berada di tingkatan yang tertinggi yang mana Allah boleh kurniakan kepada kita lah. Itu bab satu. Kemudian bab Asmaul Husna tu tekankan balik supaya jazam kita nampak tauhid uluhiyah dengan rububiyah Allah. Uluhiyah dan rububiyah Allah. Review balik kat situ. Itulah sebenarnya kata kunci ni. Jadi kita kata Al-Malikul Haq, raja yang sebenar. Macam nak kenal tu, ambil balik asal dia tauhid uluhiyah dan rububiyah Allah. Wallahu a'lam. Kita baca hadis Nabawi. Ini kita ulang kaji sikit bab ayat perkara-perkara mutasyabihat. InsyaAllah semua dah faham lah ni insyaAllah. Hadis Nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tiap-tiap malam saat 1/3 malam pertama telah berlalu. Kemudian dia berfirman, akulah raja, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan permintaannya. Hadis Muslim. Baik, maka saranan kepada kita ni apa? Kejarlah 1/3 malam tu. Tak boleh hari-hari, sekali-sekala. Seminggu berapa hari yang kita sempat kejar 1/3 malam. Tak boleh lama, sekejap pun tak apa. Jangan tak ada langsung usaha kita nak kejar 1/3 malam tu.
Terlepas 1/3 malam, tak apalah, tak apalah, waktu lain pun ada waktu mustajab doa, antara 2 azan boleh, malam raya boleh, 3 hujan turun boleh, aku doa masa itu je lah. 1/3 malam tak apalah, biarlah nanti dah tua. Tapi jangan. Usaha sungguh-sungguh supaya dia jadi amalan. Dia macam zikir, lihat kita nak tidur kalau tak ambil wuduk, payah kita nak tidur selagi belum settle al-mu, zikir dan sebagainya, amalan malam kita. Yang mana semayang witir sebelum tidur, tak embuh nak tidur kalau tak semayang witir sebelum malam. Yang mana dah witir pagi, nak kejar, aku takut terlepas witir pagi ni. Macam tu. Biar jadi makanan naluri kita. Kena buatlah, kena usaha sungguh-sungguh. Yang comelnya, carilah 1/3 malam. Tak boleh hari-hari pun tak apalah. Janganlah ikut cakap saya tak apa ni. Tapi maksud dia, kalau tak boleh hari-hari, perempuannya adalah sekali-sekala dalam seminggu tu. Tak boleh 7 hari, dapat 2-3 hari. Tak boleh 2-3 hari seminggu, 2-3 hari sebulan pun tak apalah. Kurang-kurang pun 2-3 hari setahun. Jangan langsung tak ada usaha kita nak ambil manfaat yang mana Allah sendiri dah janji, aku akan makbulkan. Tapi kita belajar pula bab makbul doa tu macam mana. Aku ni sombong-sombong lah semain tahajud, minta benda ni tak pernah dapat pun. Kena belajar bab mana Allah memakbulkan doa tu apa pula. InsyaAllah bab tu. Yang bab mutasyabihat tu tak ada masalah lah kot, semua dah faham ya. Mudah je, mutasyabihat apa-apalah, istiwa ke, turun ke, macam mana kita jangan memikirkan bagaimana istiwanya Allah, bagaimana turunnya Allah. Kita tafwid lah. Kita tafwid berkata macam Imam Ahmad kata, istiwa tu maklum, dia kata. Turun 1/3, turun tu maklum. Cuma kaifiat dia tu majhul, tak tahu. Jangan fikirlah. Bertanya, lebih-lebih pasal bertanya macam mana itu dah jadi bid'ah. Pegang macam tu senang. Jadi kita tenang je lah. Pun kita tahu cara ulama khalaf pula dia menjelaskan dalam makna yang sesuai, makna kuasa, makna dan sebagainya lah. Tak ada masalah, bolehlah pegang makna pun. Wallahu alam. Ada beberapa doa Asmaul Husna yang menggunakan perkataan Al-Malik. Menggunakan perkataan Al-Malik. Mungkin ni saya habiskan ya. Saya habiskan lah insya-Allah. Beberapa doa ni ada 2 doa tu sama je. Satu doa pagi, satu doa petang. Doa yang atas tu doa yang menggunakan perkataan Malik adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal malik, Allahumma antal malik, la ilaha illa ant rabbi, la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa taraftu dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunub. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Raja yang tiada Tuhan selain daripada Engkau. Engkaulah Tuhanku dan akulah hamba-Mu. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dan mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosa seluruhnya, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau. Hadis Sahih Muslim ya. Diriwayat oleh Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW pernah datang pada waktu petang. Satu lagi datang waktu pagi, yang bezanya ini biasa kita baca dalam surat itulah. Amsayna ataupun asbahna. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya telah memasuki waktu petang, ataupun sesungguhnya kita telah memasuki waktu pagi, sedangkan kerajaan itu hanya milik Allah. Menggunakan perkataan itulah. Segala puji hanya bagi Allah, tiada Tuhan selain daripada Allah yang tiada sekutu baginya. Hanya miliknya segala kerajaan dan hanya miliknya segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis Sahih Muslim ya. Wallahu a'lam. Siapa yang amalkan maksurat biasalah. Anak-anak yang sekolah biasa dia hafal dah maksurat pagi petang Pagi petang semua. Kalau anak-anak saya ni laju lah bab ni dia sebab somor-somor lah baca Jadi kita ni, saya sekali ada masa tu bacalah surat pagi petang. Kalau tak dan pagi-pagi pun susunlah zikir masing-masing, supaya kalau tak semua pun sebahagian daripada zikir-zikir yang ulama dah pilih daripada maksurat tu, yang mana zikir tu semua waris daripada baginda Rasulullah SAW, ada dah dalam zikir harian kita pagi dan petang. Zikir pagi petang tu lebihkanlah daripada zikir yang standard dekat surau masjid tu.
Habis Tok Imam, bahkan Assalamualaikum warahmatullahi, terputus dah kita dengan Tok Imam tu. Dia tak kira lah Tok Imam, ada kala dia nak kejar, nak hantar anak sekolah cepat, pagi-pagi dia astagfirullah, alhamdulillah. Terus baca doa. Dia tembak, kita pun tembak juga, jangan ada macam tu. Jadi kalau ada masa pagi-pagi tu, biar kita duduk lama sikit juga surah masjid tu, habiskan zikir pagi, zikir petang. InsyaAllah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tamat kita surah Al-Mu'minun 118 ayat, dikatakan surah Makkiyah. Sentiasalah ada perbincangan Makkiyah, Madaniyah. Semua Makkiyah ke, ada berapa Madaniyah ke, tak apa, itu untuk ahli qura, dia belajarlah khusus sebab tu. Untuk kita ni tak ada benda-benda, sekurang-kurang kita tahulah. Kalau orang kata Makkiyah tu bergerak kepada apa? Akidah. Bila Madaniyah ni macam-macam lah syariat keluar. Makkiyah tu tak banyak lagi syariat dia, yang besar-besar dia. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan kita. Tahun depan kita sambung surah An-Nur, surah Madaniyah. Ini surah Madaniyah. Ayat pertama tu dah maut dah. Inilah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan kamu menjalankan hukum hakamnya. Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Warning lagi. Awal Al-Baqarah tu kata dah. Yang ragu-ragulah. Ni aku nak turun ni semua betul. Melainkan betul-betul mereka ni. Pakai sepenuhnya. Mukminun ni, dah masuk bab syariat ni, kita akan jumpa syariat bab zina. Hukum hudud berkenaan dengan zina. Pada muka pertama tu lah. InsyaAllah. Bila bab syariat ni, kena belajar sikit hukum mahkam je lah. InsyaAllah. Tapi kata-kata kunci dia, kami wajibkan kamu menjalankan hukum hakamnya. Tapi ada hukum hakam syariat ni jatuh kepada individu, ada jatuh kepada keluarga, ada jatuh kepada negara. Bila bab negara tak ada lah. Banyak ingat bab negara ni kita tak pakai. Hukum hakam muamalat sekalipun. Perundangan perkongsian, perundangan jual beli apa semua, banyak kita tak pakai hukum syariat. Kita pakai hukum civil. British. Bila belajar bab perkongsian, bila belajar bab perwakilan, bila belajar bab macam-macam lah. Semua ada tu dalam muamalat Islam tu. Tapi kita tak pakai. Ni kita kat pejabat ni pun sama. Kita hukum civil. Perjanjian sewanya apa semua ni, kita konakan supaya dia syariah compliant. Tapi asas dia civil. Bukan asas dia syariah tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur sihat tubuh badan kita, tahun depan kita sambung. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal karim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.